Terus saya nak tunjukkan awak apa sekarang ni, saya nak tunjukkan link kelas ni. Sebenarnya kelas ni awak boleh masuk selalu selalu awak boleh masuk kelas kita ni, walaupun saya tak buka kelas Google Meet ni pun awak boleh masuk. Katakan sampai ada satu keadaan saya tak buat Google Meet, awak, kawan-kawan awak tu nak bincang, awak boleh masuk juga dalam kelas ni. Awak boleh masuk juga dalam kelas Google Meet ini untuk bincang dengan kawan-kawan awak walaupun saya tak buka kelas. Macam mana? Mana linknya? Okey, begini. Saya tunjukkan sekarang Okey. Linknya ada di sini. Okey, boleh nampak sekarang saya dah share screen. Okey. Bila kita buka Google Classroom, awak buka Google Classroom awak, semua awak nampak macam ni kan? Betul tak? Kita nampak semua macam ni kan? Sekejap Betul. Betul. Okey, bila nampak macam ni, kita pergi kepada kelas kita. Mana kelas kita? 6A Matematik 2021. Okey, ini kelas kita. Ini adalah kelas Google Classroom kita. Dalam ni ada macam-macam aktiviti yang saya suruh buat, yang aktiviti awak buat. Kerjanya saya selalunya kerja memang awak kena tengok dekat classwork. Betul? Okey. Tapi yang dekat header kita Google Classroom ni ada link sini. Nampak tak link ni? Nampak tak semua link ni? Nampak tak? Link tu. Okey, itu ada link. Bila awak tekan tu, awak akan pergi kepada kelas kita, kelas Google Meet kita, kan? Ni kelas Google Meet kita. Bila awak dah masuk kepada Google Meet kita, okey, saya share dulu screen. Okey, awak masuk, ini Google Classroom kita. Tengok kerja kita, pergi kepada Google. Biasanya kita pergi kepada Google Classroom, pergi kepada Classwork untuk tengok latihan yang saya dah beri untuk minggu yang ke-19 ni. Saya klik tengok, sebenarnya saya dah bagi ni semalam, malam tadi kan. Malam tadi dah ada 2 orang yang turn in. Saya sebenarnya boleh check ni siapa yang dah turn in, siapa yang dah assign, semua ni saya boleh check. Tapi tak apa, sekarang ni saya nak bagi tahu kalau awak buka, awak tak ada lah ni kan. Awak tak adalah 225 assign turn in, semua awak tak ada sebab awak adalah murid. Okey. Perhatikan apa yang awak buat bila awak buka Google Classroom. Tapi sebelum tu clear tak pasal kelas Google Meet tadi? Clear tak? Pasal Google Meet tadi. Okay, pasal Google Meet tadi awak masuk kan? Awak masuk Google Meet awak tadi. Clear tak? Okey. Awak nampak? Okey. Dalam kelas ni awak boleh masuk saja bila-bila masa pun. Kalau saya tak buat Google Meet pun awak boleh masuk nanti awak boleh masuklah, nanti lain kali yang masa matematik yang saya tak buat Google Meet tu awak masuklah dalam tu, awak boleh bincang. Cara nak masuknya pergi kepada 6A kelas kita tadi, tekan link dia. Boleh faham jelas semua? Jelas semua? Raise hand siapa yang clear, okey, raise hand je. Siapa yang clear, raise hand. Okey, nanti tolong bantu kawan-kawan kita yang tak tahu juga nanti boleh juga hantar kepada WhatsApp kawan-kawan kita yang belum masuk sekarang ni. Nanti bagi tahu dia juga. Nanti next boleh masuk dalam kelas tu. Tapi jangan bising lah, macam biasalah kan. Jangan bising tak tentu pasal lah. Okey, bila kita masuk, okey, dah habis untuk Google Meet tu, nanti lain kali awak masuk sendiri. Kalau saya tak bagi link pun. Okey. Ini Google Class, kita nak buat kerja dalam aktiviti, dalam kelas Google Classroom. Dalam Google Classroom ada, dalam tu classwork kita check, ada latihan M19 minggu 19, nombor 7 ni adalah tajuk kita yang ke-7 iaitu panjang jisim dan juga isi padu. Okey, panjang jisim dan juga isi padu ni yang saya dah nyatakan dekat sini dengan jelas. Mungkin nampak tak ni saya risaukan yang menggunakan handphone, saya takut dia tak boleh dapat, tapi sebenarnya handphone pun kalau awak tengok rasanya boleh juga kan, boleh dapat sebab awak tengok dekat rasanya. Okey, macam ni bidang yang kita belajar sekarang ni, awak ini untuk kita tahu apa yang kita belajar. Jangan kita belajar dia tak tahu apa benda kan. Sekarang kita kena tahu apa yang kita belajar. Sekarang ni dalam bidang apa? Kita ada 4 bidang, sekarang ni bidang yang kedua dah ni. 2, sukatan dan juga geometri. Tajuk yang ke-7 dah ni, panjang jisim dan juga isi padu. Okey, SK kita pada hari ini panjang jisim, kita nak bincang mengenai panjang jisim dan juga isi padu cecair. Okey. Kan isi padu pepejal lah. Ini adalah isi padu. Ini adalah isi padu pepejal. Isi padu cecair. Isi padu cecair, bukan isi padu pepejal. Itu dalam tajuk yang lain.
Okey, lepas tu penyelesaian masalah melibatkan panjang jisim dan juga isi padu. Cahaya yang kita nak bincang nanti dalam, saya dah sediakan semua latihan itu dalam Google Form kita. Nanti kita buat dalam Google Form. Sebenarnya senang-senang je sebenarnya. Okey, murid dapat menyelesaikan selepas awak dah belajar ni, awak mesti reti, awak kena reti untuk selesaikan masalah yang melibatkan panjang. Ada unit dia lah, cm, mm, km, panjang banyak kan unit dia. Jisim ada apa? Gram dan juga kilogram sahaja. Isi padu ada apa? Liter dan juga mililiter sahaja. Senang cerita apa yang kita nak bincang hari ini memang melibatkan unit. Tetapi ikutlah unit panjang lah. Macam yang awak nampak unit panjang, takkanlah kita nak guna gram. Ada tu orang kata panjang meja adalah 3 gram. Ada? Tak adalah gitu kan. Mestilah orang gunakan unit meter lah, unit meter ataupun sentimeter. Itu awak kena relatekan dengan awak punya kehidupan seharian awak. Ada kena ke tak kena cara menyebutnya begitu kan. Contohnya awak nak cakap awak minum isi padu cecair kan. Awak minum, saya minum 2 kilometer air. Ada ke? Awak cuba fikir secara logik. Tak ada lah kan. Minum liter lah, mililiter ke mililiter air, begitu. Okey, semuanya ikut apa yang logik, apa yang logik dalam kehidupan seharian kita. Awak kena perhatikan apa yang unit-unit dia tu logik dalam kehidupan seharian kita. Barulah kita ingat balik mengenai unit dalam tajuk-tajuk yang kita nak belajar ni. Baiklah, seperti biasalah aktiviti kita seperti biasa. Selepas awak dah jawab ni, Google Form ni, awak klik turn in. Nanti awak akan dapat sijil sekiranya awak dah jawab tu, awak dah submit kan. Last kali awak submit, bila awak dah submit tu nanti awak dapat markah. Kalau awak dapat markah 4 ke atas, maknanya markah lulus lah. Soalan ada 10 je, awak dapat 4 ke atas katakan, awak akan dapat sijil. Awak akan dapat sijil. Tapi macam mana awak nak dapat sijil tu? Siapa yang bagi awak sijil? Saya bagi ke? Siapa tahu? Siapa yang bagi sijil tu? Sistem dalam Google Form tu yang bagi kalau kita dapat 4 ke atas. Bagus. Bukan saya bagi Jadi nanti lain kali hujung tahun nanti awak tak boleh nak merayu-rayu minta dengan saya nak sijil supaya awak dapat PBD tinggi. Tak boleh sebab bukan saya yang bagi. Bukan saya yang bagi awak. Sistem tu sendiri akan generate sijil tu untuk awak. Jadi saya tak boleh tolong awak kalau sekiranya hujung tahun awak tak cukup sijil. Awak nak dinilai PBD yang tinggi 6, awak mesti mempunyai sijil yang cukup lah. Awak sempurna kan? Nak sempurna, macam mana sempurna? Maknanya tak ada masalah lah. Sijil pun cukup, latihan pun buat. Itulah kalau tak cukup sijil maknanya tidak sempurna, bermakna awak tak dapat nanti TP6. Itu yang kita nak pada hujung tahun nanti. Jangan fikir kita dah tak ada exam, kita dah tak ada periksa UPSR untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Awak jangan fikir yang kita tak perlu bersungguh-sungguh dah. Kena bersungguh-sungguh juga sebabnya selepas tahun 6 awak perlu pergi menyambung pelajaran ke sekolah-sekolah menengah. Betul. Untuk masuk ke sekolah menengah tu awak perlu tunjukkan awak punya sijil. Jadi macam mana kalau sekiranya UPSR tu tak ada? Adakah logik kalau kita tak ada periksa apa? Tak logik. Memang akan ada periksa juga, memang akan ada penilaian juga yang lebih jelas. Memang akan ada penilaian yang lebih jelas, penilaian yang lebih terperinci, lebih daripada UPSR lagi. Awak perlu bersedia juga, walaupun tak ada UPSR, perlu juga bersedia macam ada UPSR juga, lebih lagi. Sebab awak akan dinilai dengan cara yang lebih terperinci. Macam yang awak tahu, kita ada PAJSK, kita ada penilaian psikometri, kita ada PBD. Jadi banyak perkara yang dinilai supaya awak itu membawa satu markah yang sebenar, mencerminkan diri awak. Bukan sekadar A, B, C, D, tak. Ini awak bawa awak. Perangai awak bagus pun awak bawa, perangai awak rajin berusaha pun awak bawa, perangai awak yang menghormati guru pun awak bawa, perangai awak yang selalu membantu ibu bapa awak pun awak bawa. Macam mana cikgu tahu? Ya, cikgu akan tahu sebabnya cikgu akan nilai awak kan. Ada psikometri kan, penilaian psikometri kan. Itu adalah penilaian awak secara psikologinya.
Awak tak boleh, walaupun awak tipu sekalipun ia boleh dikesan. Jadi di situ keputusan ataupun markah ataupun TP yang awak bawa itu adalah penting, lebih penting daripada ABCD, sebab TP itu akan mencerminkan nilai sebenar awak. Jadi jangan kita rasa selesa sangat dengan tak ada UPSR. Sebenarnya kita akan bawa satu benda yang lebih besar daripada berapa A, berapa B, berapa C dalam UPSR itu, bawa kepada sekolah menengah. Inilah yang akan bawa awak, sama ada awak dapat ke sekolah-sekolah asrama penuh, ke sekolah yang lebih berkualiti ke, ataupun sekolah-sekolah yang tercorot. Terpulanglah kan, terpulang kepada kita. Jadi sekarang ni kita kena lebih daripada tu lagi, daripada UPSR lagi. Jangan kita anggap tak ada UPSR maka kita tenang. Tak, bukan begitu. Kementerian Pendidikan bukan sebodoh itu untuk menilai awak. Bukan sebodoh itu. Semua ada peningkatan. Kerajaan pun ada peningkatan, selalu memberi penilaian yang lebih bagus. Dari satu masa ke satu masa ada perkembangan dia. Cuma yang kita saja fikir bahawa ini adalah semakin teruk. Sebenarnya tak, ini adalah semakin terperinci. Okey, balik semula kepada kita. Itu adalah untuk motivasi awak supaya awak lebih bersungguh sikit nak belajar kan. Jangan sambil-sambil je. Baiklah, macam ni. Bila kita dah pergi kepada Google, kepada classwork, dah buka classwork, dalam tu biasanya saya akan letak Google Form, tetapi tak semestinya saya letak situ Google Form. Kan? Saya boleh je letak situ muka surat berapa, buku teks kita muka surat berapa, tajuk apa. Kan? Boleh je saya letak kat situ. So, bila saya letak buku teks begitu, kita boleh refer latihan kita di dalam buku teks. Saya akan terangkan latihan-latihan dalam buku teks so dekat sini dalam Google Meet kan. Tak semestinya. Tadi awak tengok sebab itu saya cakap semuanya adalah berkaitan. Masuk Google Classroom ada kaitan. Semua arahan ini semua ni dalam Google Classroom. Betul. Baru buat latihan dalam Google Form. Kadang-kadang tidak ada pun Google Form, kadang-kadang ada buku teks. Jadi yang penting masuk dulu ikut Google Classroom, pergi kepada aktiviti yang saya beri. Kalau Google Form lah. Kalau buku teks lah. Nanti kita akan bincang juga dalam Google Meet. Kalau modul lah, apa bahan pun saya akan letak dalam Google Classroom. Sebab ini laluan dia. Tujuan utama sekali kita letak dalam Google Classroom ni apa? Bila esok lusa bulan depan apa semua awak dah tak ingat dah pasal benda ni, nak ulang kaji semula, awak boleh je buka tengok ni. Berderet dekat tepi. Nampak tak? Ni, bila saya letak dalam Google Classroom, semuanya tersimpan rapi dalam Google Classroom. Awak tak perlu risau dia hilang ke tak hilang. Kalau saya letak dalam WhatsApp saja, awak hilang kan. WhatsApp nak scroll ke mana, dah latihan tu dah banyak dah kan. Jadi kalau saya letak dalam Google Classroom senang. Memang duduk kat sini je. Awak pergi je buat 10 tahun pun awak kalau lah masih dah kan. 10 tahun pun awak boleh buka lagi Google Classroom awak ni, awak buka. Ada lagi. Ini komen ni, apa pentingnya komen ni? Bila awak dah buat. Contohnya awak dah buat. Cikgu saya dah buat. Awak tulis saya dah siap. Sekarang awak baca saya dah siap je. Tetapi awak tulis awak dah siap ini, katakan 4-5 tahun akan datang, berharga tak benda ni? Awak tengok, awak belajar dulu. 5 tahun dulu saya dah cakap ke Cikgu Ibrahim saya dah siap dalam Google Classroom. Awak boleh buka balik contohnya. Kan? Buka balik, awak tengok balik. Berharga. Semua ni adalah disimpan rapi. Awak tak perlu risau dia hilang ke tak hilang. Semua yang ada kat sini awak. Jadi komen ni penting. Awak tulis je. Awak dah siap ke Cikgu saya nak buat nombor 5 tak boleh ke apa. Semua awak tulis komen kat sini supaya benda tu awak tahu awak dah belajar dan awak berusaha, dan cara apa yang awak dah belajar, apa yang berlaku semasa awak belajar, awak rekodkan kat sini, awak komen je kat sini. Nanti ia akan kekal ada sepanjang masa. Faham tak? Kalau awak tanya dekat WhatsApp bukan tak boleh, boleh, tetapi hari ni tanya besok dah 300 dah, saya nak scroll balik nak cari apa yang awak tanya. Awak pun nak cari tu tak jumpa dah kan. Kat sini dia akan ada sampai bila-bila. Tahun lepas pun saya nak tunjukkan awak yang kelas tahun lepas pun ada, tapi tak payah tengoklah kan. Awak punya tahun lepas pun ada 6A kan. Tengok 5A 2021 tahun lepas mesti ada. 5A 2020 tahun lepas saya buat kelas kan. Mesti ada semua lagi. Safa yang banyak tulis kat dalam komen ni, mesti ada lagi komen-komen dia kan. Okey, itu banyak saya sebut pasal Google Form lah. Okay, sekarang ni saya nak sebut mengenai, kita nak bincang mengenai ni Google Form yang kita buka, yang kita nak bincang begini. Dapat ke? Macam lambat je. Okay, dapat tak? Ada lagi ke tak ada ni?
Dapat ke tak dapat? Halo, halo. Jangan hilang suara pula kan. Okey. Dapat tak? Dapat macam yang saya tunjuk ni, tapi internet saya rasanya lambat sikit lah. Kawasan saya ni banyak penggunaan Unify, jadi dia dah jadi lambat sikit. Tak apa, ini yang kita dapat. Ini adalah Google Form yang saya dah bina untuk awak, untuk tajuk, panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Seperti biasa, awak tulis nama. Okey, nampak tulis nama, kelas, tandakan kelas. Okey, kita akan jawab satu persatu. Okey, soalan nombor 1 dulu. Dapat nombor 1? Nampak tak? Okey. Nampak. Sebenarnya saya rasa kita nak kena buat ni escalator. Tahu tak escalator? Escalator tahu tak? Tadi saya ada buat satu escalator. Okey. Nanti awak jawab Tapi yang ni kita buat satu escalator dulu. Banyak escalator dulu. Saya rasa saya dah bagi dulu escalator. Ada tak saya bagi escalator untuk unit panjang ni? Meter, sentimeter. Ada tak? Ingat tak? Saya dah bagi. Okey, katakan awak masuk darjah 5 je okey. Ada okey, sepatutnya awak kena tulis balik dalam buku CV kita atas sekali unit yang paling kecil sekali iaitu unit M. Unit MM, unit apa? CM. Ini dah ada ni, dah banyak kali. Lepas unit CM, unit apa? Sentimeter. M, itu meter. Lepas tu yang paling besar sekali adalah unit kilometer. Okey, betul begini Okey. Ini saya besarkan sikit lah bagi senang sikit. Kan? Okey. Saya save dulu ni, saya takut hilang. Sekejap kita save dulu. Kerja-kerja yang awak dah buat tapi biasanya awak memang dah tahu kan, memang awak save dulu. Memang awak save. Okey. Sementara tu saya nak ambil apa ni, arrow. Tadi dah buat, nanti saya dah bagi escalator untuk tahun 5 tadi. Jadi saya nak ambil arrow tu balik. Saya nak ambil arrow tu, nak pinjam copy arrow tu, nak bawa kepada kita untuk kita buat escalator. Okey. Okey, saya buat kat sini escalator ni. Okey, sini lah Ini escalator untuk timbangan berat. Sekarang kita nak buat escalator untuk ukuran panjang. Nanti saya bagi juga escalator ni semua ke awak Senang. Okey, untuk turun bahagi. Untuk naik apa dia? Kena darab. Tetapi dia tak sama tau nilai antara unit-unit tu. Antara meter kepada sentimeter, sentimeter kepada meter, semuanya tak sama kan? Saya tak bagi tengah-tengah sikit. Okey, antara sentimeter dengan mm ni nilai dia berapa kat sini saya letak ni? Berapa? Kita kena letak berapa ni dari sini? 10 saja. Sebab apa 10? Sebab 1 sentimeter bersamaan dengan 10
Milimeter. Di sini pula letak 100. Kenapa letak 100? 100. Kenapa letak 100? Sebab Sebab 1 milimeter bersamaan 100 sentimeter. sebab 1 meter adalah 100 sentimeter. Ke sini pula kita letak 1000. Kenapa letak 1000? 1000. Letak 1000 Sebab sebab 1 meter kilometer bersamaan adalah 1 meter. 1000 meter. Okay. Itu yang penting. Jadi kita ini adalah dah siap. Ini adalah untuk ukuran panjang. Lagi untuk apa lagi kita buat sekaligus terus? Selain daripada ukuran panjang, kita nak buat untuk apa lagi? Ini untuk panjang. Okay. Saya bagi awak nanti Okay. Yang ni pula untuk apa ni? Yang ni kita nak buat, yang ni kita nak buat pula. Safa tolong tutup dulu mikrofon. Okey, ini adalah untuk kita buat jisim. Jisim senang je jisim. Kan? Jisim tak banyak macam ni. Oh, dah ada lah tadi untuk jisim. Ini adalah untuk jisim. Kan? Okey. Ini adalah untuk jisim. Jisim ada satu je. Lagi satu untuk apa? Satu untuk isi padu pepecah. Isi padu pepecah pula dah. Lagi satu ni adalah untuk isi padu cecair. Isi padu cecair. Okey. Ini adalah untuk isi padu cecair. Formula dia macam mana? Tapi dia bukan G tau. Untuk isi padu cecair, unitnya adalah mililiter dan juga unitnya lagi satu ialah liter. Begitu. Jadi eskalator sama. Cuma unit je tak sama. Kan? Gitu. Okay. Saya bagi awak yang ni Sekarang ni kita bincang, kita guna dulu. Sekejap lagi dah habis belajar, nanti saya hantar ke dalam Google Classroom kita masing-masing. Nanti awak ambil daripada sana. Boleh semua? Okey. Sekarang ni kita nak apa? Soalan 1. Pelajar 1 menunjukkan sebatang pembaris dan pensel. Pembaris bawah, pensel atas. Hitungkan panjang pensel dalam mm. Panjang pensel dalam mm. Tengok pembaris awak masing-masing. Awak ada pembaris tak? Ada tak pembaris? Pembaris dan juga pensel. Ada pembaris tak? Ada. Tak kira lah pembaris apa pun. Yang penting pembaris tu masih nampak lagi tanda-tanda dia ni. Betul? Okey, yang halus ni, yang paling kecil ni adalah unit apa ni? Ini apa yang paling kecil? Millimeter, mm. Ni tulis sini adalah mm yang paling kecil. Ni 10 ni. Daripada sini sampai sini 10, yang kecil-kecil ni nilai dia 10. Awak tengok pembaris awak sebelah lagi tu adanya adalah nilai cm. Sebenarnya sini adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, kan? 5 cm. Kenapa saya cakap begitu? Sebab 10 mm adalah sama dengan 1 cm. Kalau tengok pada eskalator kita tadi, kan? Nampak tak eskalator kita tadi? Mana eskalator kita? Ni. Nampak? Lambatlah internet. Okey. 1 cm sama dengan 10 mm. Sebab itulah tempat 10 tadi saya baca sebagai 1 cm. Faham tak? Ni. 10 ni adalah 1 cm. Perhatikan sekarang ni, perhatikan pembaris kita tu. Okey. Sekarang soalan tanya, hitungkan panjang pensel dalam mm. Jadi maknanya panjang tu dalam yang kecil ni lah. Berapa yang kecil tu penanda sampai sini ni? Berapa? Awak kira lah satu-satu. Ataupun sini 10, 20, 30, 40,
Tak sampai 40. Kurang 1 daripada 40. Kalau kurang 1 daripada 40, nilainya adalah 39. Nilainya adalah 39. Awak tanda saja jawapannya 39. Boleh faham semua 39? Okey. Raise hand siapa yang mengerti? Siapa yang faham? Bagus. Erina bagus. Bagus. Kena faham. Siapa yang tak faham, tanya terus, bagi tahu saya. Saya dah auto admit dah tadi. Okey. Okey, teruskan lagi kepada soalan yang kedua. Okay, ini soalan yang kedua. Ready? Soalan yang kedua, kita tengok juga di sini. Okey, soalan yang kedua, tengok nombor 2. Antara berikut yang manakah tidak benar? Kita kena cek satu persatu lah, nak cari yang tidak benar, kan? Ya, awak tengok betul. 886 cm adalah 8 meter 86 cm. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dia 800 tu memang 8 meter sebab meter kepada sentimeter ialah darab 100. Betul tak? Jadi 8 meter tu adalah 800 cm ni, rumah ratus dia ni adalah 8, bermakna dia adalah 8 meter. Betul? 86 cm, betul lah 86 cm, bermakna yang A ni adalah betul. Betul? Okey, yang A ni adalah betul. Okey, yang B? Tengok yang B pula. 28 mm sama dengan 2 cm 8 mm. 8 mm ni dah betul dah. Memang milimeter sama milimeter 8. 2 mm ni adalah 2 cm. Betul ke tidak? Betul. 2 mm sama dengan 2 cm. 20 mm memang betul sama dengan 2 cm. Kan? Okey. Lepas tu ini pun betul juga Betul, kita tandakan betul lah. Awak tandakan dulu betul. Faham? Awak tandakan dulu betul. Okey, yang ni pula. 151 mm sama dengan 1 meter 51 cm. Oh, alamak, betul ke tak betul? 1 meter, 1 meter, ni 1 meter ialah 100 mm. 1 meter ialah 100, dia katalah 1 meter ni sebenarnya 100 mm. Betul tak? Salah, sebab 1 meter ni adalah 100 cm sebenarnya, bukannya 100 mm. Boleh faham tak? Lepas tu 51 cm, dia kata 51 mm. Salah lah, tak sama. Jadi yang salahnya ialah C sahaja. Faham tak? Yang salah ialah C sahaja. Jadi awak boleh labelkan C ni sebagai salah. Betul? C tu dikira sebagai salah. D tu memang betul lah. Kan? Sebab kita tahu jawapannya satu saja yang tidak benar. Jadi jawapan kita apa dia? Apa dia jawapan kita? C sahaja yang tidak benar. Okey. Nombor 3 pula. Perhatikan nombor 3. Nampak tak nombor 3 ni? Nampak tak nombor 3? Okey. Nampak Okey. Sorry lah, internet saya slow sikit ni. 83 cm 3 mm sama dengan berapa sentimeter? Okey, 83 cm ni sudah pun memang sentimeter. Yang kita nak tukar adalah yang milimeter ni saja menjadi sentimeter. 3 milimeter berapa sentimeter? Milimeter kepada sentimeter buat apa? Tengok dekat eskalator kita, milimeter kepada sentimeter. Milimeter kepada sentimeter. Daripada atas pergi kepada bawah. Lalu sebelah mana? Sebelah kanan, iaitu bahagi 10. Jadi kena ingat bahagi 10 kan. Dia kata bahagi 10, kita pun kena bahagi 10. Tulis saja dulu bahagi. Bahagi saya kena pinjam daripada words. Bahagi 10. Okay.
Okey, kita tengok dulu bahagi 10. Okey, itu nilai dia bahagi 10. Nombor yang kita nak bahagi tu berapa? MM tu. Yang MM tu adalah 3 je. Okey, 3. Okey, langkah membahagi kita nak guna kaedah kira cepat. Sebab bahagi 10 kita boleh guna kira cepat, jadi kita kena potong kosong. Kalau kita potong 1 kosong, titik perpuluhan kena alih ke kiri sekali sebab ini operasi bahagi. Tapi kat mana titik perpuluhan 3 tu? Kat mana titik perpuluhan 3? Belakang nombor 3. Bagus, belakang sekali. Jadi bila kita potong 1 kosong dan 1 kosong kita potong ni, titik perpuluhan kena bergeraklah sekali ke kiri sebab operasi bahagi ke kiri sekali. Bila titik perpuluhan pergi ke kiri sekali, nombor ni akan berubah menjadi berapa? Dia bukan jadi 3 perpuluhan dah. Dia jadi apa? Titik perpuluhan ni bukan ada kat sini lagi. Titik perpuluhan ini ada kat depan. Titik perpuluhan ni tinggal lagi akan jadi ada dekat depan. Jadi titik 3 bahagikan 10 ni bukan 10 lagi sebab kosong tu kita dah potong. Tinggal lagi 1 saja. Okey? Okey. Jadi perpuluhan 3 bahagikan dengan 1. Apa-apa pun bahagi 1. 5 bahagi 1 berapa? 5. 10 bahagi 1 pun 10 juga. Bagus. Jadi sama juga. Kalau perpuluhan 3 bahagi 1, perpuluhan 3 juga. Tapi nak lengkapkan nombor perpuluhan 3 ni, di depan dia kita letak sifar. Bermakna sifar perpuluhan 3. Tapi bukan jawapan kita sifar perpuluhan 3 kan? Sebab yang memang dalam sentimeter tadi, ambil baliklah yang dalam sentimeter tadi. 83. Tempat kosong digantikan dengan 83. Jadi 83 perpuluhan 3. Ada tak 83 perpuluhan 3? Jawapan kita ialah D. 83 perpuluhan 3 ialah D. Dah ramai orang buat tak? Siapa dapat D? Angkat tangan. Ada tak? Cikgu. Okey. Saya jawab D. Dia kata salah. Oh iya ke? Putri Nelly? Dia kata betul ke salah? Putri, awak betul kan? Awak jawab D kan? Oh, D salah kalau D salah tu bermakna sistem tu ada kesilapan lah Irina. Silapan. Awak lulus ke tak lulus Irina? Dapat CJ tak? Dapat. Dapat okey. Tak apa, nanti saya betulkan semula sekarang. Okay. Jawapan nombor 3 ialah D. Sekejap, saya betulkan terus pun tak apa, tapi saya takut. Oh, tak boleh. Nanti saya kena lift dulu. Tak apa, lift pun lift. Tak. Okey, lift. Okey, nombor 3-nya apa? Nombor 3. Okey, saya pergi silap jawapannya. Saya silap buat 833. Jawapan dia 83 perpuluhan 3 kan? 83 perpuluhan 3 jawapannya. Ini apa? Okey, 83 perpuluhan 3 jawapannya. Ini salah. Okey, saya dah betulkan. Okey, saya dah betulkan. Okey, kita jawab semula. Nombor 4 pula. Okey, nombor 4. Besar sikit soalan dia. Nampak tak nombor 4 tu? Nampak tak nombor 4? Kecil sangat. Okey, ini nombor 4. Sangat dia betul ni. Okey. Tak sempat salin. Apa dia? Tak sempat salin. Tak apa, tak payah salin. Nanti kejap lagi saya bagi. Ini semua ni saya akan bagi semula dalam grup. Dalam Google Classroom. Boleh? Awak salin, awak buka sendiri nanti. Boleh tak? Boleh. Tak apa, jangan risau. Saya akan letak semula tu semua tu yang kita dah bincang tadi, slide yang saya bincang tadi, yang kita bincang tadi, saya akan letak dalam Google Classroom. Nanti awak buka Google Classroom, dia ada bersama-sama dengan Google Form tu. Dekat sebelah-sebelah Google Form tu nanti ada kat situ. Awak klik je, nanti awak salin balik. Boleh faham Okey.
rajah 4 menunjukkan jisim 2 objek. Nombor 4 ready Apa benda nama tu atas penimbang tu, nampak tak? Nampak tak atas penimbang tu ada apa? Beban. Ada beban dia adalah beban tu nama X dan juga Y lah. Nama simple je lah supaya awak senang faham. Rajah 4 menunjukkan jisim 2 objek. Jika jisim X ialah 300 gram, berapakah jisim Y? Senang je lah kan. Awak kena fikir dulu masalah harian begini. Langkah yang pertama faham soalan. Tujuan kita faham soalan, kita nak cari operasi. Operasi apa kita nak buat? Dia penimbang ni, jumlah jarum yang ditunjukkan ini adalah untuk berat kedua-dua X dan juga Y. Tetapi kita ditanya berapakah jisim Y apabila X tu 300 gram. Y ni berapa? Macam mana kita nak cari? Apa yang perlu kita faham? Jumlah berat kedua-dua ini tolaklah dengan jisim X, dapatlah jisim Y. Betul tak? Semua ni tolak X, dapatlah jisim Y. Okey, kalau macam tu kita selesaikan sekarang. Berapa langkah yang kedua, tanda maklumat penting dah ada 300 gram dan juga ni berapa ni? Maklumat penting yang pertama, maklumat penting yang pertama ni berapa ni berat yang ditunjukkan oleh penimbang. Awak boleh baca tak? Erti tak baca penimbang? Erti tak baca penimbang? Penimbang tu menunjukkan 4,5 kilogram tu. Nampak tak? 4,5 kilo. 4,5 kilogram di sini. Itu adalah berat kedua-dua barang XY ni. Okay. Maklumat penting yang kedua, apa dia? 200 gram, iaitu jisim X tu. Okey. Yang kita dah faham tadi dalam maklumat penting yang kita dah baca, yang kita dah faham tadi, operasi yang kita nak buat adalah operasi tolak, betul? Jadi kita pun tolaklah dua-dua nilai ni, 4,5 kilogram tolaklah dengan 300. Saya selang sikit lah, takut keliru. 300 gram. 4,5 kilogram tolak 300 gram. Okey, sekarang boleh tolak tak 4,5 kilogram dengan 300 gram? Boleh tolak ke tidak? Boleh. Belum boleh tolak. Boleh tolak tapi belum boleh. Sebabnya kita nak tolak unit dia mestilah sama. Kan? Tengok jawapan dia. Jawapan dia dalam unit apa? Semua jawapannya dalam unit kilogram dan juga gram. Ataupun kilogram sahaja. Betul? Jadi kalau macam ni kita nak buat macam mana? Kalau macam ni, kita kena tolak tukar yang ni. Okey. 4,5 kilogram tolak 300 gram. Kita pun tolak. Tak boleh tolak lagi. Samakan dia punya unit dulu. Nak jadi kilogram ke nak jadi gram? Awak buat pilihan sekarang. Katakan sebab kita nak suruh jadi kilogram dan juga gram, kita kena tukar semua dulu kepada gram. 4,5 ni sebenarnya dalam kepala awak pun dah boleh tukar. 4,5 kilogram kalau tukar kepada gram, dia kena buat apa? Tak ingat? Tengok eskalator kita. Kilogram kepada gram. Kilogram kepada gram. Buat apa ni? Kilogram bawah, gram atas. Lalu sebelah kiri, iaitu darab 1,000. Betul? Betul ke tak betul? Eskalator kita. Kilogram nak tukar kepada gram, lalu sebelah kiri, iaitu kena darab 1,000. Betul? Betul. Jadi nilai itu kena darab 1,000 lah. Okey, nilai mana ni? Nilai ni kena darab 1,000. Kita tulis saja dulu darab 1,000. Nombor mana yang nak darab 1,000 tu? Nombor tu lah, 4,5 tu. 4,5 tu kena darab 1,000 supaya nanti dia boleh menjadi unit gram. Okey, cuba darab sekarang. Okey, darab kita guna kaedah kira cepat sahaja. Potong saja sifar. 1 sifar. 2 sifar, 3 sifar yang kita dah potong. Ingat, tapi titik perpuluhan tak boleh duduk situ lah. Dia kena bergerak. Bergerak 3 kali. Ini operasi darab, dia kena bergerak ke kanan sekali, 2 kali, 3 kali. Okey. Sorry lah. Dia punya lekuk saya buat tu tak berapa nak elok. Kan? Okey, nampak tak? Jadi, nombor 4,5 sekarang ni dia akan jadi berapa? Dia tak jadi 4,5 dah sebab dia dah berubah sebanyak 3 kali tu. Titik perpuluhan tu tak ada dah kat sini.
Betul? Dekat sini ni ada satu ruang kosong, kita letak satu kosong. Satu ruang kosong lagi, letak lagi satu kosong. Kan? Ni lekuk 2 kali ni, sorry. Jadinya kita sini dah ada kosong-kosong, belakang sekali baru ada titik. Begitu ni, titik perpuluhan ini sudah bergerak 3 kali ke belakang ni. 3 kali ke belakang, dia menjadi titik ada di belakang sekali. Betul tak? Darabkan dengan 1000. Tapi bukan 1000 dah, sebab 1000 ni kita sudah pun potong dah kosong dia ni. Kosong ni dah tak ada, jadi 1000 ni dah tinggal satu sahaja. Bila tinggal satu, senang je lah. Kan? Apa pun bila darab dengan 1. 5 darab 1 berapa? Berapa 5 darab 1? Tahu tak? 5 darab 1, tahu ke tak tahu ni? Kau dah tidur dah? Sebab dah tidur dah. 5 darab 1 ialah 5 lah. Jadi 4,500 darab dengan 1, 4,500 juga lah. Kan, titik di belakang sekali itu pun kita tak payah tulis lagi. Jadi 4,500. Barulah kita ganti balik kat sini 4,500. Kan, dah jadi gram. Tolakkan dengan berapa? 300 gram. 4,500 tolak 300, semua kita tahulah berapa jadi. Tinggal lagi 4,200 gram. 4,200 gram inilah yang kita kena fikir balik. Jawapan dia nak kilogram dan juga gram. Rumah ribu ni sebab 1000 gram akan menjadi kilogram. Jadi rumah ribu ni 4 ni akan jadi kilogram. Yang bakinya 200 itulah kekal dalam unit apa? Gram. Maka jawapannya ialah 4,000. 4,000 tu jadi 4 kilogram. 200 tu akan jadi gram. Jadi 4 kilogram 200 gram. Ada tak 4 kilogram 200 gram? Ada tak jawapan kita? Tak betul-betul dulu, nanti awak senang nanti kat rumah nanti awak nak tengok balik kan. Okay. 4,000 gram, 4 kilogram 200 gram. Ada tak jawapan dia? Apa jawapannya? 4 kilogram 200 gram. Ada. Jawapannya apa? Apa jawapannya 4 kilogram 200 gram? Cuba perhatikan. Sorry ya, internet ni lambat sikit. Tengok, awak perhatikan sekarang 4 kilogram 200 gram. Jawapannya ialah B sahaja. Dapat B? Tapi tak ramai lagi orang buat kot. Siapa dapat B? Raise hand. Okey, Arena. Okey, bagus. Bagus ya. Okey, bagus. Okey, kita terus nombor 5. Perhatikan nombor 5 sekarang. Okey, saya bagi besar sikit nombor 5 Nampak tak nombor 5 sekarang? Okey. Nampak. Okey. Ini untuk nombor 5. Okey. Pajak 5 menunjukkan dua bikar yang sama saiz. Sama besar lah contohnya. Bila sama saiz tu maksudnya sama besar lah. Anggarkan isi padu dalam bikar Q. Okey, ini kena guna kemampuan awak untuk menganggar. Agak-agak awak. Berapa dalam Q tu? Adakah Q tu lebih banyak pada P? Mungkin ke Q tu lebih banyak pada P? Tak mungkin, kita nampak lah kan. Adakah Q tu separuh daripada P? Kan, kalau separuh mesti kat sini. Betul tak? Salah juga. Adakah Q tu 1/4 daripada P? Kalau 1/4 tu logik. Betul? Kalau 1/4 logik, awak kena bahagilah dengan 4 1.17 liter ni. Betul? Boleh tak bahagi 4 1.17 liter? Cuba bahagikan dengan 4. 1.17 ni bahagikan dengan 4. Sebab awak agak-agak tadi adalah
suku 1/4. Jadi awak cuba bahagi 4 lah, kan? Okey, tak apa. Sekejap lagi saya besarkan. Bahagikan dengan 4. Okey. 1.17 bahagikan dengan 4. Boleh tak bahagi 4? Okey, bahagi 4 seperti biasalah dalam bentuk lazim lah. 1.17. Pembahagi kita kat mana? Kena buat bumbung. Pembahagi kita berapa tadi? 4. Kalau pembahagi kita 4, 4 tu ada di luar, kan? Letak saja pembahagi kita kat situ. Dalam kepala ada sifir 4 tak? Ada tak sifir 4 dalam kepala kita? Ini saya besarkan sikit, saya takut tak nampak. Okey, ada tak? Ada tak sifir 4? Ada dekat dalam kepala ke ataupun ada dekat kulit buku je sifir 4 tu? Kat kulit buku Kalau awak tak senyap tu maknanya dekat kulit buku lah, kan? Okay. Nombor 1 ada tak dalam sifir 4? Nombor 1 ada tak sifir 4? Ataupun saya tak boleh dengar pula awak bercakap ni. Cuba perhatikan sekarang Nombor 1 tak ada dalam sifir 4 bermakna kalau tak ada tuliskan sifar, dalam jawapan pun letak sifar juga sebab tidak ada. Lepas tu bila dah dapat sifar dekat bawah tu kita pun garis. 1 tolak sifar kita akan dapat bakinya berapa? 1 lah. Okey, lepas tu nak turunkan 1 lagi 1 tapi sebelum tu ada titik. Jadi titik ni dulu, titik ni pindahkan dulu naik ke atas. Okey, pindahkan dulu naik ke atas barulah nanti kita boleh buat turunkan. Baru nanti kita boleh turunkan 1 ni. 1 ni turunkan ke bawah. Dia akan jadi berapa? 1 turun ke bawah jadi 1 ni ada kat bawah. Jadi dah jadi 11. Ada tak nombor 11 dalam sifir 4? Yang paling ada dalam sifir 4 pun adalah nombor 8 saja. Kalau 12 ada tapi tak boleh guna sebab lebih, kan? Jadi kita pun pendarat dia berapa 8 ni? Pendarat dia 2, maka jawapannya tulis sebagai 2. Lepas tu bila dah macam ni, lagi sekali tolak pula 11 tolak 8. 11 tolak 8 kita akan dapat baki dia adalah 3. Betul 3? Baki dia 3, letak di bawah ni. Turunkan lagi 1 nombor iaitu nombor yang belakang sekali tu iaitu 7. Dah jadi 37. 37 ada tak dalam sifir 4? Ada nombor berapa? Nombor berapa? 9. 9 darab 4. 9 darab 4 bukan 37 tetapi 36. Berapa? 36. Bukan 36. Lepas tu tolak lagi. 37 kalau tolak 6, bakinya adalah berapa? Garis dulu. 7 tolak 6, bakinya adalah 1 sahaja. Jadi 3 tolak 3 sudah pun habis. Sekarang ni ada baki 1. Kita nak buat apa? Sebenarnya bila kita ada baki 1, atas ni kita boleh ambil. Selepas titik perpuluhan sebenarnya ada banyak sifar kalau kita nak. Kan? Kalau kita nak sebenarnya ada banyak sifar. Jadi kita cuba ambil 1 sifar dulu. Adakah boleh selesaikan jawapan? Boleh selesaikan masalah kita? Jadi 10. Dalam sifir 4 ada nombor 10 tak? Yang paling ada pun adalah nombor 8. Pendarat dia ialah berapa? Pendaratnya 2, jadi jawapannya tulis sebagai 2. 10 kalau tolak 8 sampai baki di sini, kita tolak lagi sekali. 10 tolak 8, tinggal lagi baki 2. Sini operasi apa ni? Operasi tolak lah. Tolak kena letak tolak, takut nanti tersilap. Okey. Ini bentuk lazim dia. Baki 2. Okey. Dah, kita dah dapat jawapan. Ini jawapannya. Okey, ini jawapannya. Yang kita perlu cari daripada jawapan kita ni
yang kita perlu cari yang nombor yang hampir sini. Hampir jawapan yang kita dapat ni. Sebab kita anggarkan dia adalah 1/4. Kalau 1/4 adalah 0.292. Yang mana paling dekat sekali dengan 0.292? Jadi dia tak dapat tepat-tepat tahu. Tetapi sebab ini anggaran kita lebih kurang 1/4. Jadi yang paling hampir dengan 0.292 ialah 0.32. Boleh faham? Yang paling hampir sekali adalah 0.32. Ini adalah dengan langkah pengiraan. Dia ada dua cara sebenarnya. 0.292 jawapan kita. Tetapi yang paling hampir 0.32. Kemahiran kita ini adalah dengan mengira satu persatu. Tetapi biasanya anggaran ini adalah lebih kepada kemahiran kita berfikir. Okey, kalau 0.32 takat mana lebih kurang anggaran kita, 0.82 takat mana nilai air itu, 1.32 takat mana air itu 1.82 takat mana. Itu yang kita perlu gambarkan pada gambar rajah Q ini, pada gambar rajah Q. Dan yang kita hampir sekali dengan 1/4, inilah yang jawapan. Itu kemahiran yang kedua, cara kita mencari jawapan yang kedua macam tu. Tetapi kalau kita tak boleh nak takkul macam tu, awak terpaksa kena kira macam tadilah. Bila kira macam tadi, jawapan yang paling hampir itu adalah jawapan awak. Namun dia lagi anggarkan. Faham? Kenapa cikgu dia tak bagi jawapan yang tepat? Memang tak tepat sebab ini adalah anggaran air yang pada balang Q. Boleh faham semua? Baiklah. Okey, harapnya memang begitu. Okey, ini semua slide ni semua nanti cikgu akan bagi. Saya akan bagi dalam Google Classroom. Saya akan letak dalam Google Classroom. Saya akan letak dalam Google Classroom awak masing-masing, jangan risau. Lepas tu awak boleh buat ulang kaji balik. Saya akan bagi sekali dengan video perbincangan kita ni, insya-Allah saya akan cuba selesaikan, saya akan cuba buat dan bagi link kepada awak untuk tengok video sambil ini sekali pada masa matematik esok. Esok kemungkinan kita tak buat Google Meet, tetapi awak boleh buat ulang kaji berdasarkan penerangan saya dan juga screenshot setiap slide-slide yang kita bincang ini saya bagi sekali. Saya kemaskan sikit, lepas tu saya bagi awak balik sekejap lagi dalam Google Classroom. Apa yang penting, awak kena masuk dalam Google Classroom juga. Google Classroom dekat mana cikgu? Saya nak tengok. Ni awak tengok buku Google Classroom masing-masing. Ni Google Classroom kan? Ni dekat sekali-sekali dengan sini, latihankan diri ni and Google Form. Ni dekat sini. Nanti saya akan letak banyak-banyak dekat sini. Awak akan cari gambar-gambar tu semua, awak ambil, awak boleh download masuk dalam komputer awak. Ataupun awak boleh tengok di situ saja, buat pembetulan kepada Google Form awak. Macam mana nak buat Google Form cikgu? Sebab Google Form bagi saya buat sekali je. Tak apa. Google Form tu nanti pun saya akan convert kepada PDF, nanti awak boleh print out sendiri. Yang lagi sedapnya awak print out dan awak buat ikut macam bersemuka biasa. Print, lepas tu buat dengan pensel awak masing-masing secara hard copy seperti biasa. Tengok video dan tengok juga slide yang saya dah beri, awak buat lagi sekali. Boleh begitu semua? Nak print tak boleh lah cikgu. Kan? Nak print tak boleh lah. Sebab apa nak print tak boleh? Sebab rumah saya tak ada printer. Tak apa, sekarang ni kalau nak print tak boleh, rumah tak ada printer, senang aja. Suruh ibu bapa awak pergi kedai photostat yang dekat-dekat dengan rumah awak, area rumah awak tu, yang dalam WhatsApp tu saja, hantar kepada orang yang photostat tu, dia print daripada WhatsApp itu saja. Lagi senang. Tak apa, tak ada printer pun tak apa. Nak print sekarang ini kemudahan ada banyak. Pergi je kedai tu, berapa je print daripada WhatsApp tu. Senang je. Jangan risau. Kita tak ada printer tak apa. Suruh mak awak pergi kat kedai photostat. Tak mahal. Tak mahal. Okey, saya rasa itu saja dulu. Kita bincang dulu sampai nombor 5 dulu hari ni. Nanti kita sambung semula pula. Dan saya harap awak selesaikan dulu sampai habis soalan-soalan tu semua. Awak selesaikan dulu semua. Dalam aktiviti esok awak buat tu semua. Nanti ada masalah boleh tanya dengan saya. Boleh faham semua? Boleh. Okey. Nanti saya bagi slide tu, awak buat ulang kaji lagi sekali ya. Riza buat ulang kaji banyak-banyak kali sikit. Boleh
Baik, sekian saja, itu saja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.